Hello guys, selamat datang ke channel Cars of Malaysia. Hari ini kita akan review kereta Volvo EX30 yang ni adalah variant EX30 Ultra Twin Performance dan dia berharga RM229,000. Kereta EX30 ni kita ada 3 variant iaitu Plus, Ultra dan juga Ultra Twin Performance, dan kalau kita lihat dari segi saiz, saingan untuk Volvo EX30 ni adalah kereta seperti Smart #1, Smart #3, Z ke X, dan kita juga boleh consider kereta macam Mini Cooper Electric walaupun dia adalah model 3 pintu sahaja. Dan kalau kita fokus pada variant Ultra Twin Performance ni sahaja, dia sebenarnya adalah option yang lebih murah sedikit berbanding dengan #1 Brabus yang berharga RM249,000 dan #3 Brabus yang berharga RM255,000. Kita juga ada kereta MG4X Power tapi dia adalah di kelas yang bawah sedikit. Harga dia pun lebih murah sedikit pada RM159,000. Jadi apa yang Volvo EX30 ni ada? Jom kita lihat dengan lebih teliti. Jadi Volvo EX30 ni dia adalah sebuah kereta yang kecil saja. In fact dia adalah kereta Volvo yang paling kecil setakat ni. Saiz dia lebih kurang macam kereta Mazda CX-3, cumanya ruang dalam kabin dia besar sedikit. Kalau kita parking kereta ni sebelah kereta B segment macam Honda City ataupun Proda Myvi, memang jelaslah yang dia adalah sebuah SUV yang sangat kecil. Dan saya rasa dia sebenarnya adalah daripada satu segmen yang baru ataupun sedang membesar, iaitu segmen compact tetapi luxury. Contohnya macam kereta Lexus LBX. Dan segmen ni sesuai untuk mereka yang berkemampuan yang nak cari kereta kedua untuk keluarga. Jadi daripada kita beli kereta macam Proton X50 ataupun yang lebih kurang, kita boleh dapat kereta yang kecil tetapi penuh dengan feature-feature luxury. Jadi dia ada ride and handling untuk sebuah kereta yang premium sebab dia pakai suspension multi-link dekat belakang dan saiz tayar dia pun agak besar pada saiz 19 inci. Overall feeling dekat luar ni pun agak premium walaupun kereta dia kecil, dan dia juga ada glass roof yang besar dekat atas ni. Cuma yang kurang sikit untuk kereta EX30 ni adalah dia punya lampu depan. Jadi kalau kita ingat kereta Volvo C40 model 2024, dia dapat Volvo punya Pixel LED headlight. Headlight untuk EX30 ni dia hanya adalah LED headlight dengan active high beam. Satu lagi benda yang mungkin kita rasa kurang sikit kat sini ialah dia punya tayar. Jadi kereta Volvo C40 hari tu dia pakai tayar Pirelli P0 Electric, yang ni dia hanya pakai tayar Goodyear Efficient Grade. Kunci untuk Volvo EX30 ni dia agak ganjil sedikit, jadi dia tak ada butang langsung dan dia lebih berfungsi sebagai satu proximity key. Keyless entry hanya berfungsi pada pintu driver, tapi ia bukan satu masalah yang besar sebab kereta ni juga datang dengan function nearby auto unlock dan juga walkaway auto lock. Lagi satu benda yang dia ada adalah card NFC. Lebih kurang macam kereta BYD dan card ni kita hanya perlu tap pada B pillar ni saja untuk unlock ataupun lock kereta ni. Dan kalau kita lihat dari segi desain luaran kereta Volvo EX30 ni, memang ni adalah satu design language yang baru untuk kereta Volvo, selari juga dengan penamaan kereta yang baru. Jadi kereta ni nama dia EX30, kereta C40 dan XC40 pun sepatutnya nama dia dah bertukar kepada EC40 dan EX40. Overall saya rasa design language yang baru ni masih terserlah identiti Volvo, masih ada keunikan yang tersendiri. Okey, dalam kalangan kereta-kereta baru zaman sekarang ni saya rasa kebanyakannya tak ada novelty dan juga tak bersifat inovatif. Jadi kalau kita tengok kereta zaman sekarang, dia tepek satu skrin kat sini, dia tepek satu skrin kat sini, dia tambah ambient lighting sikit, dia letak warna-warna sikit. Even ada kereta yang dia punya screen meter cluster bezel pun tak ada. Jadi nampak sangat kasar, nampak macam dia tak kisah. Okay, jadi untuk kereta-kereta baru tahun 2024, pada saya hanya ada 2 kereta sahaja yang design kabin dia menyerlah, agak inovatif, agak pintar. Yang pertama adalah Mini Cooper J01 dengan skrin bulat dan ambient lighting projection. Yang kedua adalah kereta ni Volvo EX30, sangat minimalis, sebenarnya sangat easy on the eyes Dan on first glance mungkin ada yang akan rasa dia punya design ni ataupun material dia rasa macam murah, tapi bila kita duduk kat dalam, dia sebenarnya rasa spacious, dia sebenarnya rasa agak premium. Okay, dari segi cabin space pula, kereta Volvo memang jarang mengecewakan lah. Kereta Volvo C40 pun dia punya cabin space saya rasa agak menarik, agak praktikal. Yang ni dia macam satu evolution, dia lebih kreatif. Contohnya, dia punya center console ni memang nampak kecil, memang tak boleh buka dia punya armrest ni, tak ada storage box kat bawah tu, tapi dia sebenarnya adalah ruang untuk simpan kita punya cup holder yang kita boleh push to eject.
macam ni. Jadi kita boleh letak 2 cawan, dia even ada satu slidable item ni, so kita boleh letak cawan dengan lebih kemas. Yang cup holder ni pun kita boleh ada tahap yang 1 cawan ataupun 2 cawan. Okay? Tapi yang saya lebih suka dari segi cubby space sebenarnya adalah ruang di bawah ni, ya, lantai bawah dia tak nampak macam satu cubby space yang teratur, tapi disebabkan dia tak ada border kat tepi ni, sebenarnya kita nak campak barang apa sahaja pun senang. Bag besar pun kita boleh letak. So that's a nice thing. Saya suka. Yang saya tak berapa suka dari segi cubby space adalah dia punya glove box kat tengah ni. Kita tak boleh push to eject. Dia hanya boleh dibuka melalui skrin sahaja. Lagi satu komen pasal dia punya cubby space, saya rasa dia punya ruang simpanan dekat pintu depan bagus, agak besar, tapi ruang simpanan dekat pintu belakang kecil. Kurang sesuai kalau kita ada family, ya. Dari segi ergonomics pula, saya rasa dia adalah satu kereta yang sangat senang untuk kita cari position memandu yang selesa. Steering ni mungkin bentuk dia agak pelik sedikit, tapi sangat selesa untuk dipegang. Memang saya dah drive long journeys dengan kereta ni dan saya tak ada komplain lah. Dia punya seat pula lebih kepada firm tapi sangat supportive. Satu benda yang pelik dari segi ergonomics adalah dia punya control untuk tingkap. Jadi dia tak ada dekat pintu ni. Dia semuanya terletak di center console dan dia hanya ada 2 butang sahaja. Jadi maksudnya kita kena pilih sama ada tingkap depan atau belakang, baru kita pilih tingkap kiri ataupun tingkap kanan. Okey, so sekarang jom kita cakap pasal skrin dalam kereta Volvo EX30 ni. So dia memang tak ada instrument cluster, dia memang tak ada head-up display. Semua info yang kita biasa tengok dekat sini, dia dah transfer ke bahagian atas dalam head unit ni. Dan head unit ni kalau dia tak ada, memang kereta ni tak boleh function lah. Sebab kebanyakan kontrol semua dia dah letak dalam skrin ni. Dari dia punya exterior light control kepada dia punya driving controls, even function nak turn off kereta, semuanya berada dalam skrin ni sahaja. Dan kalau korang belum tahu lagi, kereta Volvo dia memang pakai sistem Google built-in. Even kereta Honda dekat US dia dah start pakai sistem Google built-in. So apa kelebihan sistem Google built-in ni? Dia ada kelebihan untuk kereta EV pada saya, sebab dia ada Google Maps yang integrated, dan sistem Google Maps ni dia tahu kita punya status bateri yang sekarang. Dan bila kita key in satu destination ke tempat yang baru, dia boleh estimate kita punya status bateri apabila kita sampai kat sana. Nak set charging route semua pun lagi mudah sebab dia ada sistem Google built-in. Dalam skrin ni juga kita ada 360 degree view yang saya rasa agak jelas. Dia juga ada app YouTube yang kita boleh tengok masa kereta tengah parking. Dan disebabkan dia ada Google built-in, kita juga ada Google Play Store untuk apps-apps tertentu yang kita nak install. Cuma satu peringatan, dia adalah sistem Android Automotive, jadi apps dia berbeza dengan apps yang kita biasa nampak dalam handphone. Dan sistem Android Automotive ni juga dia lain sikit daripada head unit yang biasa kita pakai Android Auto. Right, jadi dia tak ada Android Auto, jadi kita kena sign in dengan akaun Google kita. Tapi untuk phone Apple, dia ada sistem Apple CarPlay. Selain daripada skrin dia yang sangat minimalis dalam Volvo EX30 ni, dia punya sistem speaker pun sangat minimalis. Jadi dekat depan ni, dekat dashboard ni sebenarnya dia ada satu soundbar Harman Kardon, dan saya rasa bunyi dia okey lah, agak sedap juga. Tapi saya punya favourite feature pasal kereta ni dalam skrin dia adalah dia ada ambience modes. Yang ni kita boleh dengar bunyi-bunyi yang agak menenangkan sambil memandu. Dan benda ni bukanlah benda yang baru. Kereta Hyundai Ioniq 5 ada benda macam ni. Kereta Mercedes-Benz selalunya ada feature energizing comfort. Dan kereta Proton E-MAS 7 pun ada satu mode yang dipanggil relaxing space. Apa-apa pun, saya rasa saya nak guna peluang ni untuk bagi korang semua dengar macam mana bunyi-bunyi ambience dalam kereta Volvo EX30.
Okey, dekat belakang Volvo EX30 ni dia ada beberapa kekurangan. Contohnya, dia tak ada aircon vent untuk orang belakang. Dia tak ada poket belakang seat depan ni. Dia juga tak ada armrest dekat backrest ni. Dan ruang dia sebenarnya agak kecil sikit. Saya hanya berketinggian 165 cm saja. Dan untuk saya pun, dia punya ruang ni ngam-ngam lah dari segi headroom dan juga legroom. Kelebihan kereta ni untuk seat belakang, saya rasa dia punya seat selesa, recline angle dia pun bagus walaupun hanya ada satu recline angle sahaja. Dan yang paling saya suka dekat belakang ni ialah kita ada ISOFIX points yang sangat senang untuk kita akses. Jadi kalau kita pernah try kereta-kereta yang lain, nak selit kaki ISOFIX tu sangat susah. Yang ni Volvo EX30, kita hanya perlu buka flap ni sahaja dan terus kita nampak dia punya mounting points untuk kerusi ISOFIX. Glass roof dalam EX30 ni pula, secara jujurnya saya cakap dia boleh rasa agak bahang sedikit bila cuaca panas. Kalau kita tak nak glass roof ni, kita hanya ada satu option saja, iaitu untuk beli variant Volvo EX30 Plus. Okay, dari segi saiz boot untuk EX30 ni, dia sebenarnya agak kecil sedikit. Hanya bersaiz 318 liter, lebih kurang macam kereta Smart Hashtag 1 dan juga Smart Hashtag 3. Dan lantai boot dia ada dua peringkat, dan pada peringkat yang pertama ni, kita boleh letak satu suitcase yang besar dan dia memang ngam-ngam je lah macam tu. Alright. Tapi apabila kita letak lantai boot ni pada peringkat yang kedua, kita bolehlah nak letak satu suitcase yang besar dan juga beberapa loose items dekat atas, ataupun even boleh muat satu suitcase yang bersaiz medium. Tapi kalau saya lebih suka letak lantai boot ni di peringkat yang pertama, walaupun saiz boot tu jadi lebih kecil sedikit, sebab saya lebih suka compartmentalization. Jadi dekat bawah lantai boot ni kita boleh letak satu toolbox untuk pump tayar dan power bank, satu lagi toolbox yang adalah toolbox basikal, satu lagi toolbox yang agak besar, dan dia juga ada satu original tyre repair kit dengan tyre sealant. Dan kalau kita rasa ruang ni tak cukup, Volvo EX30 juga ada frunk, walaupun dia punya flap agak tak praktikal. Untuk pengalaman charging dengan kereta EX30 ni, saya dah cuba charge dengan wall box di rumah. Tapi sebab rumah saya hanya ada supply single phase, saya hanya boleh charge kereta ni dengan kelajuan 7 kW sahaja. Dengan cara ni, hampir 10 jam diperlukan untuk dapatkan charge yang penuh. Kereta ni sebenarnya boleh di-charge pada kadar 11 kW dengan supply 3 phase dan sepatutnya boleh di-charge penuh dalam lebih kurang 7 atau 8 jam untuk bateri yang bersaiz 69 kWh. Untuk DC charging pula, dia boleh di-charge pada kadar maksimum 175 kW. Pengalaman saya dengan kereta ni, dia boleh capai dalam 140 kW apabila SOC berada dalam lebih kurang 25%. Dia akan turun ke 125 kW di SOC 30%, 115 kW di SOC 40%, 100 kW di SOC 50%, 85 kW pada SOC 60%, 70 kW pada SOC 70% dan 49 kW pada SOC 80%. Okey, so macam mana pengalaman memandu kereta Volvo EX30 ni? Saya rasa saya boleh simpulkan yang dia adalah satu kereta kecil yang sangat berkuasa tinggi dan mungkin dia a bit too powerful for the average person. Alright, so dia menghasilkan 428 PS dan 543 Nm torque. 0 to 100 dia boleh buat dalam masa 3.6 saat sahaja. Dan kalau kita nak cari kereta petrol yang ada performance lebih kurang dengan kereta ni, kita sebenarnya dah kena tengok kategori kereta macam Mercedes AMG, A45S ataupun Volkswagen Golf R. Dan even kalau kita tengok kereta yang kategori macam ni, performance dia kurang sikit daripada kereta EX30 ni. EX30 ni kan 0 to 100 3.6. Kalau tak silap saya, kereta-kereta lain tu tak sampai 3.6, mungkin 3.9 ataupun 4.0 dan ke atas.
Okay, so saya rasa ramai pun yang dah tahu pasal kes kemalangan sebuah kereta elektrik yang berkuasa tinggi, dan saya harap itu menjadi satu peringatan yang bagus untuk kita semua. Kalau korang baru beli kereta elektrik, terutamanya yang berkuasa tinggi, ada dual motor ataupun 3 motor, silalah beringat yang kereta yang korang pandu tu berkuasa tinggi dan mungkin overwhelming untuk kita yang biasanya drive untuk pergi kerja sahaja, dan mungkin kita tak sedar yang dia adalah kereta yang high power atau high performance sebab kereta tu senyap. Yang saya suka pasal kereta Volvo XT30 ni, dia ada mode performance all-wheel drive yang kita boleh activate melalui skrin ni, dan by default mode ni dia dah on lah. So ini adalah yang saya tengah drive sekarang ni adalah tanpa on mode performance all-wheel drive, dan kalau kita tekan pedal ni pun dia punya acceleration tu tak berapa nak ekstrim, walaupun kita ada 428 PS, 543 Nm torque, macam tu je. Tapi sebaik sahaja kita on performance all-wheel drive ni, kalau saya tekan pedal ni, nampak dia punya acceleration ataupun dia punya delivery power tu lebih intense. Tapi biasanya kita akan bawa sebenarnya dengan tenang. Kita nak pergi kerja, kita nak balik kampung ke apa. Jadi saya rasa bagus yang dia ada mode yang lebih tenang. Saya rasa lebih selamat, sebab kebanyakan kita tak biasa sebenarnya dengan performance kereta yang tinggi. Okay, next jom kita cakap pasal handling kereta Volvo XT30 ni pula. Saya rasa handling dia sangat memuaskan, especially untuk sebuah SUV yang kecil. Dan handling yang bagus ni sebenarnya sangat penting, sebab kereta ni adalah sebuah kereta high performance. Sekali lagi saya ulang, 428 PS, 543 Nm torque. Banyak power dan banyak torque dalam sebuah kereta yang kecil. Dan bila kita bawa kereta ni, kita akan rasa steering dia responsive, steering dia sharp, dan apabila kita bawa pada kelajuan yang tinggi, dia sangat stabil. Jadi dia rasa macam sebuah kereta luxury yang besar, walaupun sebenarnya kita tengah bawa kereta yang bersaiz ala-ala Mazda CX-3. Okey, tapi dia punya high speed stability ni, dia datang dengan satu compromise lah. Dan compromise ni adalah dia punya suspension dia lebih kepada suspension yang firm. Mungkin ada yang akan suka benda ni, saya suka, dan mungkin ada yang tak suka benda ni dan prefer ride yang lebih lembut. Jadi suspension yang firm ni maksudnya bila kita lalu bam-bam yang kecil ataupun kekasaran kat jalan yang kecil-kecil ni, dia boleh rasalah dalam kabin ni. Itulah kekurangan dia. Tapi bila kita drive pada highway speeds, bila kita lalu jalan-jalan yang beralun, kereta ni stabil, kuranglah sikit risiko untuk kita punya passenger ataupun kita sendiri rasa pening dalam kereta ni. Berkaitan dengan comfort adalah NVH, dan sama juga saya rasa dia mampu untuk bagi level NVH sebuah kereta luxury yang lebih besar, tapi dalam package yang sangat kecil. Okay, so sekarang saya tengah drive pada kelajuan 100 km sejam. Mikrofon ada kat sini, jadi kita boleh dengar bunyi dalam kabin ni. Okay, kita laju sikit, 110, 120. Saya rasa bunyi yang paling ketara dalam kabin ni adalah bunyi wind noise, dan itu pun sebenarnya bunyi dia tak berapa nak kuat. So it's actually one of the best NVH levels yang kita boleh dapat untuk kereta bersaiz kecil macam ni. Yang saya rasa menarik juga ialah kereta ni dia pakai tayar Goodyear Efficient Grip, dan ini adalah tayar yang sama yang diguna untuk kereta prototype Proton Emas 7 yang saya bawa untuk Emas 7 Tour hari tu. Surprisingly dalam kereta ni saya rasa dia lebih senyap, dan mungkin ini lebih berkaitan dengan insulation pada badan kereta lah. So that's a good thing. NVH levels very satisfying. Untuk ADAS systems kereta XT30 pula, saya rasa dia one of the best ones out there. Dia punya adaptive cruise control tu smooth, tak jerky, tapi mungkin yang sedikit annoying ialah dia punya lane keep assist lah. Benda ni semua kereta pun ada. Saya rasa saya masih lagi belum jumpa kereta yang lane keep assist dia kurang menjengkelkan. Okey, last kali jom kita cakap pasal kereta ni punya bateri dan range pula. Saya juga ada buat sedikit range test. So jom kita switch ke footage
untuk bateri dan range test Volvo EX30. Okey, so kita dah peluang sikit nak buat range test dengan kereta Volvo EX30 ni. Tadi kita bermula daripada Taman Tun tapi saya rekod dalam bahasa Inggeris. So sekarang kita update, kita dah sampai ke restoran Jejantas Sungai Buloh dan tadi kita bermula dengan 94% state of charge dan 367 km. Sekarang dari Taman Tun ke arena Jejantas, restoran Jejantas Sungai Buloh ni, kita punya status kereta sekarang adalah pada 91% state of charge dan 357 km. Tadi kita dah reset trip meter semasa di Taman Tun. Jadi sekarang di restoran Jejantas Sungai Buloh kita telah memandu sejauh 14.5 km dan kadar penggunaan sekarang adalah pada 17.2 kWh per 100 km. So kita akan tengoklah performance Volvo EX30 untuk kali ni. Okey, so kita baru saja sampai di destinasi yang pertama. Ni adalah di Kuala Kubu Baru. Nampak macam dah pergi jauh tapi kita belum lagi drive 100 km. Baru drive dalam 70 lebih kilometer macam tu daripada Taman Tun. So jom kita tengok status bateri kereta ni sekarang. Alright, so tadi kita bermula daripada Taman Tun dengan bateri 94% dan range dalam 367 km. Sekarang kita dah sampai di Kuala Kubu Baru dan bateri berada pada 76% dan range tinggal 298 km. Dari Taman Tun tadi, kita dah drive 77.1 km dan kadar penggunaan tenaga kita pada 16.5 kWh per 100 km. So ini adalah hasil daripada banyak driving di highway dan juga sedikit B-road. Kita bakal menaiki Fraser Hill dan saya jangkakan kadar penggunaan tenaga ni akan naik sikit lah. So jom kita teruskan perjalanan kita. Okey, kita dah sampai Fraser Hill dari Taman Tun dan tadi di Taman Tun kita ada 94% state of charge dan range 367 km. Sekarang kita dah sampai di Fraser Hill, status bateri 50% dengan range 195 km dan untuk perjalanan ni sampai ke atas kita punya average consumption dah naik sikit sebab kita naik bukit. Dia dah jadi 22.6 kWh per 100 km dan kita telah berjalan sejauh 131.1 km. Okey, selamat pagi dari Fraser Hill. So saya dah spend 2 malam dekat sini dan sebenarnya saya ada satu masalah iaitu tayar Volvo EX30 ni satunya pancit ada slow puncture. So dia adalah sebenarnya tayar di belah kiri belakang dan sebaik saja saya sampai, saya rasa beberapa jam lepas tu saya dapat warning lah, maksudnya tayar tu ada low pressure dan saya check memang betul tayar ni ada slow puncture dan sekarang saya dah letak ni lah dia punya tyre repair kit, dia punya sealant. Dan bila kita letak tyre repair kit ni sebenarnya kita punya kelajuan akan terhad lah kepada 80 km sejam sahaja. So semuanya okey, cumanya saya masih nak teruskan kita punya range test dan kita akan turun dari Fraser Hill ni ke rumah saya balik lah. Dan sekarang ni jom kita tengok dia punya status baterinya sekarang berada pada kadar 44% dan range tinggal 172 km sahaja. Okey. Okey, so kita dah sampai di kaki bukit Fraser Hill dan tadi kita bermula dengan 44% state of charge. Sekarang bila kita di bawah, kita dah berjaya dapat
lebih. So, sekarang kita 45% dan range pun dah naik, tadi 170 lebih, sekarang dah jadi 229 km. So kita dah dapat balik lebih kurang 50 km range. Dan kita punya trip meter saya tak reset, so jadi bila kita sampai di atas Fraser Hill tu, kita punya reading dalam 22 kWh per 100 km. Bila kita dah tambah balik dengan jenis turun ni, dia dah jadi 18.4 kWh per 100 km. So hanya berjaya dapat balik 1%, dan saya rasa ni sebab dia punya keceronan agak landai sebenarnya. Kalau turun daripada Genting Highlands, tak silap saya kita boleh dapat lebih kurang 5% atau 10% state of charge balik. Okey, kita sambung perjalanan kita ke Subang Jaya. Okey, so kita dah sampai di Subang Jaya dari Fraser Hill, dan sekarang status bateri adalah 25% dengan range 112 km. Hari itu kita bermula dengan bateri 94% dan kita dah berjalan sejauh 263.4 km. Sekarang kadar pengguna tenaga adalah 16.6 kWh per 100 km. Dan nampaknya saya punya kelajuan purata adalah 38.9 km sejam, disebabkan sekarang saya sedang memandu di bawah 80 km sejam kerana saya masih belum repair tayar yang pancit di belah kiri belakang. So sekarang 263.4 km sudah dilakukan, dan kita masih lagi boleh pergi sejauh 112 km dengan bateri yang tinggal 25%. So saya akan cuba untuk habiskan bateri ni. Kita lihat sejauh mana kita boleh drive dengan satu charge Volvo EX30 Twin Performance. Ok, so kita dah drive kereta ni sampai bateri dia macam dah nak habis. Jadi bateri sekarang berada pada keadaan 6% saja dengan 22 km range sahaja yang tinggal. Kita dah drive kereta ni sejauh 311 km bermula daripada bateri state of charge 94%, dan pada mulanya kita ada anggaran range lebih kurang 390 lebih kilometer. Sekarang kita punya kadar penggunaan tenaga adalah 17.6 kWh per 100 km dan kelajuan purata kita adalah 35 km sejam. Ini adalah gabungan antara pemanduan di Lebuh Raya dan juga di bandar, dan hampir separuh daripada trip 311 km ini dilakukan pada bawah 80 km sejam sebab kita punya tayar belakang yang kiri ada slow puncture dan dia ada sealant kat dalam. Jadi inilah apa yang kita berjaya peroleh untuk masa ni. Jadi 311 km dan 22 km remaining, bolehlah kalau kita nak kata dalam 100% bateri mungkin dapat 340 atau 350 km lebih kurang macam tu. Okey, itu sahaja yang saya nak kongsikan tentang Volvo EX30 Twin Performance. Macam biasa, kalau korang suka video ni, boleh kasih like, boleh juga share dan juga subscribe ke channel kami untuk menonton lebih banyak konten otomotif yang macam ni. Kita orang juga ada website yang bernama carsofmalaysia.com. Thank you for watching. We'll see you in the next one.